Tadi JKPS memutuskan untuk melaksanakan satu lagi operasi Ops Patuh ini secara besar-besaran. The real nationwide crackdown yang dilakukan di seluruh negara besok hari bersepadu dengan semua agensi-agensi yang terbabit dan juga kementerian-kementerian tertentu yang terbabit. Patuh besar-besaran ini akan membabitkan strategi yang lebih drastik melalui bukan hanya pemeriksaan yang lebih ketat serta pemantauan yang lebih menyeluruh, tetapi apa yang kita lakukan adalah menggunakan aset-aset strategik seperti helikopter, drone dan sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya pula ini ada dua. Satu yang biasa yang kita tengok, yang statik. Yang satu lagi mobile. Kita akan adakan secara mobile juga, iaitu kita namakan mobile roadblock. Kita akan menggunakan helikopter, polis, bomber dan agensi-agensi yang tertentu. Besok hari, pagi-pagi, bomber akan naik, lihat kawasan yang kita dah kenal pasti. Sebab selalunya, bila kita buat operasi ini, kita masuk pintu depan, dia keluar pintu belakang. So now we have helikopter dan kita juga ada drone. Ini adalah untuk memperketatkan lagi strategi yang kita ada. Di peringkat lapangan, Ops Patuh besar-besaran ini akan dikoordinasikan dan diketuai oleh ketua-ketua polis daerah OCPD di seluruh negara, dan kita berikan dia sebagai ground commander bersama semua anggota penguatkuasa dari jabatan dan agensi yang lain. Sehubungan itu, mesyuarat juga telah menetapkan beberapa KPI kepada semua ketua polis daerah yang terlibat bagi memantau keberkesanan dan kelancaran Ops Patuh tersebut. Mesyuarat juga telah menyelaraskan penegasan penguatkuasaan pematuhan SOP ini bagi pemeriksaan premis-premis perniagaan seperti berikut. Perkilangan kita berikan pada polis diraja Malaysia sebagai agensi peneraju. Restoran dan kedai makan kita berikan kepada PBT sebagai agensi peneraju. Perniagaan, pengedaran dan peruncitan kita berikan kepada Kabinet HEP. Apabila mereka menjadi peneraju, bukan bermakna tidak ada agensi lain. Tapi koordinasi ini dilakukan supaya tidak bertindih. Sebelum ini ada yang pergi kilang yang sama, pergi tumpuan yang sama, tidak ada koordinasi. Maka tadi kita telah pun membuat keputusan untuk kita lebih bersepadu, ada coordination yang lebih baik. Penyelarasan ini kita lakukan seperti yang saya umumkan tadi. Penyelarasan ini adalah penting bagi memastikan koordinasi yang saya katakan supaya ianya lebih baik di peringkat bawahan. Kalau kita tidak jadikan ini sebagai salah satu cara, kita takut ada pertindihan dari segi penguatkuasaan di lapangan. So tadi kita telah pun berikan agensi-agensi peneraju. Mesyuarat juga memaklumkan bahawa telah dimaklumkan pada 25 Jun sehingga 30 Jun 2021, dalam tempoh 5 hari sahaja, sudah melebihi 125,000 premis seperti kilang, asrama penempatan kerja dan premis perniagaan telah pun diperiksa
melalui awak patuh yang diketuai oleh PDRM. Hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 602 kompaun telah dikeluarkan terhadap kilang dan premis, manakala 60 premis telah diarahkan tutup atas pelbagai kesalahan tidak mematuhi SOP serta arahan PKP. Kita telah pun melakukan dengan melihat semula segala statistik yang ada. Jumlah kilang yang kita telah buat periksaan 14,000, asrama pekerja 20,000, premis perniagaan lebih kurang 92,000. Jadi sebab itu ianya melebihi 126,000 jumlah. Dalam masa yang sama, dari 1 Jun hingga 28 Jun, 744 orang pendatang asing tanpa izin parti atas pelbagai kesalahan telah pun ditahan oleh JIM melalui 169 operasi di seluruh negara. Saya nak maklumkan ada kekhilafan yang berlaku di sini. Bila kita kata kita nak mencapai herd immunity, caranya adalah untuk kita berikan vaksin kepada semua, termasuk pekerja. Maka sebab itu kita lakukan adalah apabila kita tangkap, kita juga memaklumkan kepada majikan, you nak pekerja you daftar pekerja you pulihkan melalui program rekalibrasi. Ini adalah sesuatu strategi yang kita guna supaya tak timbul masalah yang lain. Daripada risikan yang kita lakukan, kita dapati ramai daripada mereka ini apabila sudah pun ada dalam negara dan menyalahi atau melanggar undang-undang immigration, mereka menjadi victim kepada majikan yang sebenarnya ambil peluang ini semata-mata untuk mendapat keuntungan. Sebab itu kita terpaksa lakukan ini supaya semua rakyat memahami kita bertanggungjawab untuk tidak mahu menzalimi sesiapa dalam negara kita. Jadi mesyuarat telah memutuskan untuk kita lebihkan penguatkuasaan ini, tumpuan kita kepada negeri-negeri yang mempunyai kes-kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi seperti di Selangor dan Kuala Lumpur. Sebab itu banyak tangkapannya dilakukan di Selangor dan Kuala Lumpur ini. Sebab apabila kita tanyakan setengah-setengah daripada pekerja-pekerja ini, mereka sendiri pun tahu. Ada yang dimaklumkan kepada kita, kawan dia dah kena COVID, tetapi yang lain tak dikuarantinkan. Semua maklumat ini kita ambil dan kita buat besok, dan kita akan tangkap dengan majikan sekalipun kerana bukan hanya telah pun melakukan kesalahan, tetapi mereka benar-benar menzalimi pekerja-pekerja mereka. Jadi bagi mengetatkan kawalan pergerakan di negeri-negeri yang saya sebutkan tadi, mesyuarat telah pun bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor melalui SS, State Secretary Datuk Nur Azmi, dan juga di Kuala Lumpur melalui Datuk Bandar, Datuk Mahdi. Kita minta pemetaan kawasan tumpuan yang banyak kilang-kilang dan hostel. Jadi besok kita akan lakukan dengan fokus diberikan kawasan-kawasan tersebut. Pelaksanaan awak patuh juga akan mengambil kira maklumat pemetaan dan juga
aduan-aduan yang kita terima dalam Facebook kita, melalui war room kita, dan melalui agensi-agensi maklumat, risikan, kerana special branch kita juga turun ke bawah untuk memastikan elemen-elemen yang tertentu benar-benar seperti apa yang kita dapat daripada aduan orang ramai.